Kes Sheila Amzah, dari rumah banglo 9 bilik dia nak belikan kondo yang lebih kecil untuk keluarganya. Bagi saya, lagi besar sebuah rumah lagi banyak duit yang akan keluar. Bukan senang nak maintain sebuah rumah banglo. Ada pengajaran untuk kita semua, daripada apa yang berlaku kepada penyanyi Sheila Amzah. Perkara sebenar kita tak tahu. Namun dari makluman, banglo mewah itu dibeli atas namanya sendiri dan sudah selesai dibayar. Bagusnya, bayaran selesai dengan cepat. Ketika dibeli harganya RM1, 1 juta. Value terkini dianggarkan bernilai RM5 juta. Siapa yang beli dan bayar, rumah itu adalah haknya. Saya tidak berniat untuk mengulas panjang tentang hal rumah atau pertikaian adik-beradik serta ibu ayah Sheila. Kisah mereka dah lama, ia hadir dengan ledakan emosi bersama isu keluarga selebriti ini. Kita doakan isu keluarga mereka selesai dengan baik. Dan semua berlapang dada mengikut garis hidup yang benar. Usah pula kita menjadi sudu dan sudip menambah bara dengan komen-komen dengan emosi kita pula yang tidak terkawal. Sebagai ibu dan ayah, kita memang mahu anak-anak berjaya. Kita bahagia mempunyai cahaya mata yang berjaya. Anak-anak dapat menjadi asbab kita mendapat syurga dan keampunan Allah. Anak-anak yang ramai dan terdidik dengan baik, akhlak yang terpuji, anak yang soleh yang mendoakan kita akan menjadi bekalan kita di alam barzakh nanti. Doa mereka boleh berpanjangan untuk kita, menjadi penyelamat untuk kita. Tetapi jangan sesekali ada pemikiran bahawa anak-anak kita akan menjadi bekalan persaraan untuk kita. Anak akan beri duit untuk wang pencen kepada kita. Jangan harap wang anak RM1,000 sebulan daripada mereka. Jika 4 orang kita akan mendapat RM4,000 sebulan, waktu kita dah tua nanti. Jangan. Kita akan menempah kemelaratan hidup ketika usia tua jika ada pemikiran begini. Kos pendidikan mereka, kos membesarkan mereka, makan minum, segala perbelanjaan kesihatan, bagi tempat tinggal, wang belanja, pakaian, insurans, menyediakan kehidupan yang baik serta selesa kepada anak-anak, adalah tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah. Jangan sesekali mengungkitkan hal itu dan memaksa anak-anak membalas jasa kita. Tidak ada istilah anak-anak menjadi tempat kita bergantung selepas kita tua. Itu hanyalah suatu adab dan akhlak anak, sebagai kebaktian mereka kepada orang tua. Tetapi jangan sesekali sehingga menyusahkan hidup anak-anak kita tanpa diri sendiri, membuat persediaan untuk hari tua kita. Jangan sesekali menggelarkan mereka, anak derhaka, jika mereka tidak dapat memenuhi tuntutan itu. Apalagi mendoakan kesusahan untuk hidup mereka kerana hasrat kita tidak dipenuhi anak-anak. Ingat, anak-anak kita perlu membina kehidupan mereka sendiri. Anak kita terpaksa bermula dari bawah membina kerjaya, membina keluarga, mendirikan rumah tangga mereka, ada tanggungjawab kepada pasangan mereka, membeli rumah, mencari rezeki, menguruskan kewangan mereka dan keperluan anak-anak mereka pula. Ini semua tidak mudah. Usah merasa jasa kita terlalu besar. Atau merasa kitalah yang paling berjasa kepada anak-anak. Anak-anak tidak akan mampu membalas jasa kita, walau sebesar manapun pemberian mereka kepada kita. Itu adalah tanggungjawab kita kepada Allah, yang memerintahkan kita melaksanakannya tanpa mengharap apa-apa balasan daripada anak yang telah kita besarkan. Tetapi jika kita didik mereka dengan baik, dengan didikan agama, dengan nilai-nilai mulia berteraskan didikan yang sejahtera, insya-Allah anak-anak kita tidak akan melupakan kita, tidak akan mengabaikan kita. Mereka akan memuliakan kita pula. Kerana anak-anak yang berbakti kepada ibu ayah, pasti ada ganjaran syurga dari Allah. Jika ini difahamkan kepada mereka, keluarga kita sejahtera dan harmoni. Mungkin anak-anak akan berebut untuk menjaga kita kerana mereka faham kebaktian seorang anak, maka syurga balasannya untuk mereka. Di dunia lagi hidup mereka akan senang. Binalah perancangan kita sendiri untuk hari tua kita sendiri, tanpa menyusahkan orang lain. Mulakan sekarang, ketika kita masih bekerja, masih muda, pada awal kita membina kehidupan berkeluarga. Sediakan tabung pencen kita sendiri. Sebelum itu mari mengenal siapakah Sheila dan apa rekod kejayaannya,
sebelum menjadi penyanyi terkenal di Malaysia dan negara China. Nama sebenarnya Nur Shahila binti Amir Amzah, lahir 13 Ogos 1990 atau lebih dikenali sebagai Sheila Amzah, merupakan seorang penyanyi pencipta lagu, pelakon, ahli perniagaan dan penerbit rakaman terkenal dari Malaysia. Sheila merupakan anak kepada penyanyi terkenal 80-an, Amir Amzah Saleh atau lebih dikenali sebagai Andy Lala. Sheila dilahirkan dan dibesarkan di Kuala Lumpur oleh sebuah keluarga muzik. Sheila mula bergiat aktif dalam muzik ketika berusia 9 tahun dan membuat persembahan di pelbagai tempat muzikal ketika kecil. Beliau mengeluarkan album pertamanya, Terima Kasih Guru pada usia 10 tahun. Beliau mula memenangi anugerah sejak itu, bermula dengan artis kanak-kanak paling popular di anugerah Bintang Popular Berita Harian. Dari usia 4 tahun, Sheila sudah mula pergi ke studio rakaman bersama bapanya, Andy Lala. Beliau memulakan kerjaya muzik di pentas antarabangsa di Shanghai, China dan menjuari pertandingan Asian Wave musim 1 sebagai juara Asian Wave yang diadakan di Shanghai, China. Beliau memenangi RM8 juta dan 8 tahun kontrak rakaman bersama Shanghai Media Group, syarikat media di sebalik pertandingan tersebut. Beliau terus mendapat kemasyhuran selepas memenangi Asian Wave dan Naib Johan dalam I Am a Singer musim 2 dengan digelar sebagai Asia Sweetheart, Buah Hati Asia, Princess of Music, Puteri Dalam Muzik, dan National Treasure of Malaysia. Selain itu, Sheila mendapat Naib Johan dalam pertandingan bintang kecil RTM pada 2000, Naib Johan dalam One in a Million musim kedua, juara Shanghai World Star Quiz SWSQ pada 2008, dan Naib Johan Anugerah Juara Lagu pada tahun 2012 dan 2015. Sebelum Asian Wave, beliau membuat persembahan duet bersama Miley Cyrus menerusi lagu The Best of Both Worlds untuk mempromosikan Hannah Montana di Malaysia. Sheila merupakan satu-satunya penyanyi kelahiran negara Malaysia dengan jualan lagu Mandarin tertinggi di Hong Kong, China dan Taiwan menjadikan beliau artis Melayu pertama yang berjaya di ketiga-tiga negara tersebut. Kemasyhuran yang diterima Sheila membuatkan akaun Weibonya kini mempunyai 2.5 juta pengikut dan akaun Instagramnya kini berjumlah 2 juta pengikut, sekaligus terus mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Sheila telah menerima beberapa anugerah untuk pencapaian terbaiknya setakat ini, antaranya ialah Anugerah Persahabatan China-Malaysia dari Duta China ke Malaysia dan beberapa pencalonan di World Music Awards, seperti Artis Wanita Terbaik Dunia, Penghibur Terbaik Dunia, Lagu Terbaik Dunia serta Video Terbaik Dunia.